Tuan-tuan dan puan, saya ingin berkongsi dalam masa yang singkat untuk satu tajuk yang saya kira sangat penting untuk kita semua, iaitu tentang beban tugas. Maksud beban tugas itu sendiri telah menceritakan satu perkara yang mungkin kelihatan negatif kerana mempunyai perkataan beban, walaupun diterjemahkan daripada perkataan bahasa Inggeris workload. Kalau kita tengok beban tugas itu sendiri ditafsirkan sebagai suatu kerja yang diharapkan kepada seseorang atau sesuatu dalam sesuatu tempoh masa. Jadi kita sebagai kaki tangan Polytechnic Port Dickson pasti mempunyai satu beban tugas ataupun tugasan harian yang telah diberikan kepada kita walaupun kita berada di rumah dalam keadaan BDR sepanjang pandemik COVID-19 ini. Tetapi yang ingin saya kupaskan pada petang ini sebenarnya ialah apa terjadi kalau kita mendapat lebihan beban tugas. Heavy workload yang kita panggil ini merupakan satu perkara yang mungkin terjadi sebelum bekerja di rumah ataupun mungkin semasa bekerja di rumah. Apa yang kita nak panggil kepada heavy workload ini ialah apabila sesuatu tugasan yang diberikan kepada kita, sama ada tugasan itu wajar atau tidak wajar, diberikan kepada kita dalam sesuatu tempoh masa yang perlu diselesaikan. Jadi kita akan lihat bersama-sama apakah kesan kepada heavy workload. Saya ingin kongsikan kepada anda semua, pendengar-pendengar, penonton pada hari ini, terdapat 4 kesan negatif yang saya nak sampaikan berakibat berpunca daripada heavy workload ataupun beban kerja yang berlebihan. Yang pertama ialah kesihatan anda dari sudut fizikal mula menurun. Ya, ini yang kita akan dapat sama ada mungkin ada yang sesak nafas, demam dengan tiba-tiba walaupun bukan disebabkan virus tetapi disebabkan kemungkinan besar beban kerja yang berlebihan. Yang kedua ialah yang banyak terjadi, yang banyak kita dengar iaitu stres ataupun burnout. Apabila anda dah mula stres dalam keadaan beban kerja yang berlebihan, anda sepatutnya mendapatkan rawatan ataupun bantuan. Apatah lagi kalau dibiarkan berpanjangan, stres ini akan menjadi burnout di mana segala perkara tak kena. Hidup anda memang tak kena walaupun berpunca daripada lebihan beban tugas. Yang ketiga ialah anda akan menghadapi kesan jangka masa panjang atau pendek dari sudut kerjaya anda. Apa yang saya maksudkan mempunyai kesan terhadap kerjaya, anda mungkin hilang motivasi dalam jangka masa pendek, anda mungkin tidak mahu lagi untuk meneruskan kenaikan pangkat, anda tidak mahu lagi untuk berpindah ke mana-mana kerana beban tugas yang telah berlebihan anda lakukan. Dan yang mungkin kita perlu elakkan, kesan negatif ialah mungkin adanya konflik antara anda bersama dengan majikan, supervisor, ketua anda, ketua program, ketua jabatan, ketua unit dan sebagainya. Dan juga mungkin konflik itu terjadi daripada anda bersama dengan orang tersayang. Jadi ini ialah 4 kesan-kesan negatif yang terjadi kepada anda apabila anda menghadapi beban tugas yang berlebihan. Setelah anda mendapat kesan-kesan negatif, jadi apa yang anda perlu lakukan sekiranya anda sedang dalam menghadapi kesan beban tugas yang berlebihan? Ada 5 yang cara saya hendak kongsikan pada petang ini. Pertama ialah anda perlu berkomunikasi. Komunikasi, kita kembali kepada kesan negatif tadi. 2 bentuk komunikasi yang anda perlu lakukan. Pertama ialah kepada supervisor anda, ketua anda. Anda perlu berkomunikasi secara efektif kepada ketua untuk memastikan berbincang adakah beban tugas ini wajar kepada anda. Yang kedua, komunikasi yang anda perlu lakukan ialah kepada orang terdekat anda. Kerana dalam keadaan BDR ini, anda akan berhadapan dengan anak-anak, isteri, mungkin jiran tetangga. Jadi anda juga perlu berkomunikasi supaya mereka faham. Minta tolong, saya sedang berada dalam kerja sekian-sekian-sekian dan kita cuba untuk sehingga mereka faham. Cara yang kedua ialah cuba setkan priority. Adakan keutamaan anda terhadap kerja-kerja yang sedang dilaksanakan. Ada kerja yang perlu dijalankan dalam masa yang terdekat. Ada kerja yang perlu dihantar dalam masa yang lebih lama.
jadikan keutamaan kerja mana yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Yang ketiga ialah ambil masa untuk diri anda sendiri. Kita faham di rumah, kerja dan keluarga memang satu isu yang memang tidak dapat dipisahkan. Tetapi ada waktunya anda perlu ambil perkara ketiga, iaitu cari masa untuk diri anda. Supaya anda lebih rasa rileks, buatlah apa yang anda mahukan untuk rasa lebih tenang, melupakan seketika kerja dan mungkin seketika tentang keluarga. Apa yang anda buat, anda lakukan dalam masa yang lama, tenang, supaya lebih efektif. Keempat, saya sudah sentuh tentang berada di rumah, anda berhadapan dengan kerja dan juga keluarga. Jadi perlu ada satu hubungan yang sangat baik antara work-life balance. Kalau work-life balance memang sangat cantik, seimbang, anda pandai susun pada waktu kerjanya bila, pada waktu keluarganya bila, memang anda akan dapat satu penyelesaian terbaik untuk masalah beban kerja yang berlebihan. Tips yang kelima, cara kelima yang saya kongsikan pada petang ini ialah tutup telefon. Nampak macam pelik kerana banyak urusan kita berada dengan telefon, tetapi telefon juga akan membuatkan anda leka dengan media sosial, permainan dalam aplikasi, waktu-waktu membawang dan apa sahaja yang membuatkan anda terhindar seketika daripada kerja. Maka adalah bagusnya tutup telefon anda. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai pengakhir pada sedikit celoteh, sedikit perkongsian pada petang ini, saya membuat satu kesimpulan sahaja. Adakah sebenarnya beban kerja yang berlebihan ini berpunca daripada anda ataupun orang lain? Kerana kalau ia berpunca daripada anda, seharusnya anda susun, atur dan rancang diri anda dahulu dan insya-Allah anda boleh melakukan kerja sedemikian. Sekian, terima kasih.